Apabila strategi sudah pun diatur oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pun menaikkan semangat keberanian dalam kalangan tenteranya. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sebilah pedang dan bertanya kepada tentera semua, siapakah yang bersedia untuk mengambil sebilah pedang ini dan buat apa yang patut. Ramai yang ingin mengambil, termasuklah Ali bin Abi Talib, Az-Zubair bin Al-Awwam dan Umar bin Al-Khattab. Tapi tiada siapa yang dapat. Abu Dujana Sama' bin Kharsha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah harganya pedang itu?" Rasulullah SAW membalas, harganya ialah menggunakannya untuk melawan musuh sehingga bengkok pedang itu. Lalu Abu Dujana mengatakan, "Ya Rasulullah, akan ku ambil dengan harga itu." Abu Dujana terkenal dengan keberaniannya. Dia mempunyai satu kain berwarna merah yang apabila dia pakai, orang lain tahu bahawa dia akan berperang sehingga mati. Untuk tentera Mekah pula, ketuanya adalah Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan berada di kawasan tengah medan perang, sementara tentera berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid berada di bahagian kanan medan perang, dan di sebelah kiri medan perang pula dipimpin oleh anak Abu Jahal, Ikrimah. Untuk pemanah pula, tentera Mekah dipimpin oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah. Pemegang panji bagi tentera Mekah pula terjatuh pada Bani Abduddar. Bani Abduddar ni memang secara tradisinya pemegang panji untuk setiap perang bagi tentera Mekah. Abu Sufyan sewaktu perang hendak bermula, dia mengingatkan kepada pemegang panji apa yang terjadi pada perang Badar. Abu Sufyan berkata, "Wahai Bani Abduddar, kamu telah dijadikan sebagai pemegang panji kami, dan kamu tahu pemegang panji adalah yang pertama akan diserang oleh pihak musuh. Kalau pemegang panji jatuh, maka yang lain pun akan jatuh. Jadi lebih baik kamu dapat menjamin keselamatan panji itu atau serahkan kepada kami." Abu Sufyan sengaja cakap macam tu sebab dia tahu Bani Abduddar ni akan rasa tercabar. Jadi mereka pun berkata semula kepada Abu Sufyan, "Kamu hendak kami berikan kepada kamu panji ini, kamu lihat kami akan lawan musuh kami." Mereka nak buktikan yang mereka ni berani dan bersedia untuk bermati-matian tahankan panji tentera Mekah. Sebelum mulanya peperangan Uhud, pihak Quraisy Mekah ada cuba beberapa cara untuk memecah belahkan umat Islam. Yang pertama sekali, Abu Sufyan memberikan pesanan kepada kaum Ansar Madinah. Abu Sufyan mengatakan, "Tinggalkan kami supaya kami dapat berlawan dengan saudara kami pihak Muhajirin. Sebab kaum Ansar bukanlah target kami, tapi umat Islam bersatu." Kepercayaan mereka kukuh, kuat. Jadi mereka langsung tidak ambil peduli apa yang Abu Sufyan katakan. Perkara kedua yang cuba dilakukan oleh pihak Quraisy Mekah dalam cubaan untuk memecah belahkan umat Islam, ada seorang Abu Amir Al-Fasiq, atau nama sebenarnya Abdul Amir bin Saifi. Rasulullah SAW telah memberikan gelaran kepadanya Al-Fasiq. Dulu Abu Amir Al-Fasiq ketua bagi suku Aus pada zaman jahiliah. Bila Islam datang, dia tak boleh terima. Oleh itu dia pergi ke Mekah dan menyokong pihak Quraisy Mekah untuk berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Dia menyatakan kepada pihak Quraisy Mekah bahawa orang suku Aus akan mendengar cakapnya jika mereka melihat Abu Amir Al-Fasiq. Tapi sewaktu ingin berperang, apabila Abu Amir mengatakan kepada suku Aus supaya dengar cakap dia, suku Aus sendiri cakap kepada Abu Amir, "Abu Amir, tiada siapa yang senang melihat dikau, wahai Al-Fasiq." Tu kata mereka. Abu Amir berkata kepada kaum Quraisy, "Mungkin orang aku sudah terpengaruh dengan kejahatan setelah kepergian aku." Adalah dua cubaan untuk memecahkan umat Islam, tapi tak berjaya. Perempuan-perempuan Quraisy Mekah ketika itu juga memainkan peranan mereka untuk menaikkan semangat tentera-tentera lelaki. Perempuan-perempuan Quraisy ini dipimpin oleh isteri Abu Sufyan, Hindun binti Utbah. Mereka berjalan antara celah-celah
tentera lelaki dan menaikkan semangat mereka dengan kata-kata mereka. Apabila sudah makin hampir dengan waktu perang, seorang pemegang panji tentera Mekah bernama Talha bin Abi Talha Al-Abdari ke hadapan dan mencabar tentera Islam untuk berlawan dengan dia. Talha bin Abi Talha Al-Abdari ni terkenal dengan keberanian dia. Oleh itu, ramai orang Muslim waktu tu berat hati untuk berlawan dengan Talha bin Abi Talha Al-Abdari. Tapi bukan Az-Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam ke hadapan dan terus tarik Talha bin Abi Talha daripada untanya. Talha bin Abi Talha Al-Abdari jatuh dan terus dibunuh oleh Zubair bin Al-Awwam. Nabi Muhammad SAW dan tentera-tentera Islam pun bertakbir Allahu Akbar apabila melihat Az-Zubair. Setelah kematian Talha bin Abi Talha, datang pula pewaris daripada Bani Abduddar, adiknya Uthman, datang untuk mengangkat semula panji tentera Mekah. Tapi dia juga dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi panji tentera Mekah jatuh kembali. Kemudian adalah silih berganti datang untuk menaikkan semula panji tentera Mekah, sehinggakan 10 orang daripada Bani Abduddar mati sebab cuba mendirikan semula panji tentera Mekah. Walaupun sewaktu itu perang tertumpu pada kedudukan panji, tapi di sekitar tempat lain pun perang rancak langsung. Abu Dujana yang memakai kain merah di dahinya dan memegang sebilah pedang yang diberi oleh Rasulullah SAW tidak meninggalkan seorang pun tentera Quraisy. Siapa yang dia nampak dibunuh, sampailah dia ternampak Hindun binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan. Apabila Abu Dujana nampak Hindun, dia tak jadi nak bunuh Hindun sebab dia tak ingin mencemarkan pedang yang diberi oleh Rasulullah SAW dengan darah seorang perempuan. Kemudian dalam hiruk-pikuk perang, Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh. Bagaimanakah Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh? Salah seorang daripada tentera Quraisy telah melemparkan tombak yang terkena kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Walaupun Hamzah bin Abdul Muttalib telah tewas, tetapi para sahabat dan tentera-tentera Islam tetap berlawan dengan penuh hati. Ada salah seorang daripada tentera Islam bernama Hanzalah Al-Ghasil, atau nama sebenarnya Hanzalah bin Abu Amir. Hanzalah baru saja kahwin, tapi disebabkan dia terdengar panggilan jihad, dia pun tinggalkan isterinya yang baru berkahwin dan pergi berjihad di perang Uhud. Dia hampir bunuh Abu Sufyan, tapi ada tentera Quraisy yang lain ternampak dia, lalu dia dibunuh. Di bahagian kanan medan perang, pemanah-pemanah tentera Islam sangat membantu tentera Islam yang lain. Apabila tentera berkuda Khalid bin Al-Walid tidak dapat mengepung tentera Islam, itulah fungsinya pemanah berada di atas bukit supaya mereka boleh nampak dari atas apa yang berlaku di medan perang itu.